A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita masih lagi mendapat nikmat kesihatan, kecerdasan fizikal serta kecerdasan berfikir sehingga kita mampu lagi untuk bersama-sama menyertai program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya, di mana pada malam ni insya-Allah kita sudah berada pada siri yang ke-98, 18 November, siri yang ke-98. Alhamdulillah. Bermakna sejak daripada 13 Ogos yang lepas, kita telah bersiaran setiap malam sehingga ke malam ni, iaitu malam yang ke-98. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-98 ni, seperti mana yang telah saya maklumkan kemarin, iaitu tetamu kita adalah Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Ramli Al-Hafiz, guru tahfiz Mulia Ulul Albab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdullah Fahim di Munteban. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan perhatikan di skrin tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz pun dah berada bersama kita dalam Google Meet ni. Ustaz dah sertai tadi sejak daripada pukul 9.25 lagi tadi dah berada. Alhamdulillah, seperti mana yang kita jemput 9.25 sampai 39.35 adalah untuk kita join program ni. Dan insya-Allah kita boleh mula dah sekarang kerana Ustaz dah ada, tuan-tuan pun dah ada. Sementara kita melasih lagi menanti kawan-kawan kita masuk. Jadi kita mulakan dulu. Marilah sama-sama kita mulakan program kita seperti biasa dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa, tuan-tuan yang dah biasa, program kita akan teruskan lagi seperti biasa, iaitu menggunakan di mana kita ada 3 segmen yang kita nak selesaikan pada setiap malam, iaitu segmen pertama kita adalah kita akan membaca Al-Quran mengikut bacaan Ustaz atau tetamu atau khalifah kita pada malam ni, iaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Ustaz Abdullah bin Ramli Al-Hafiz yang sudah berada bersama kita, di mana setiap malam menjadi tujuan kita mengadakan program ini adalah untuk membaca Al-Quran 2 muka surat setiap malam mengikuti bacaan Ustaz, insya-Allah. Dan kita beriltizam untuk terus mengadakan program ni setiap malam sehingga kita khatam Al-Quran. Kita jangkakan pada siri yang ke 302 nanti kita akan khatam Al-Quran. Jadi maksudnya banyak malam lagi kita baru nak sampai 1/3 daripada Al-Quran, sebab kita dah dekat 100 dah. Al-Quran ada 604 surat. Jadi kita perlukan 302 macam tu untuk sampai ke khatam Al-Quran, insya-Allah. Jadi banyak lagi kita baru, kalau kita sampai malam besok adalah malam yang ke 99 dan hari Sabtu ni adalah malam yang ke-100. Jadi kita akan baca 2 muka surat Al-Quran pada setiap malam. Kerana kita nak lazimkan diri untuk baca Al-Quran setiap hari.
memang kita percaya tuan-tuan dan puan memang membaca Al-Quran setiap hari, malah ada yang baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya. Tetapi dalam program ni sebenarnya kita berpulang untuk membaca Al-Quran secara tertib bersama-sama dengan guru, di mana kita akan baca mengikut bacaan guru kita, insya-Allah. Yang mana setiap malam kita menjemput guru-guru dari yang berbeza, insya-Allah, dari serata negara kita, dan mungkin juga ada yang dari luar negara yang kita jemput untuk bersama dengan kita. Selain daripada itu, tujuan kedua kita adalah supaya setiap malam kita dapat, sebelum kita tidur, kita dapat mendapat pengisian ilmu, di mana kita dapat ilmu daripada tazkirah yang disampaikan oleh tetamu kita ataupun khalifah atau ustaz kita. Jadi kepada ustaz, selepas saja selesai baca Al-Quran, minta kepada ustaz untuk meneruskan dengan memberikan tazkirah dalam slot yang kita namakan sebagai Kultian. Sekarang Kultian kita kenal sebagai kuliah jam 10. Allah. Jadi semasa baca Al-Quran nanti kita akan menggunakan kaedah seperti mana kaedah bacaan Yasin, di mana ustaz akan jadi khalifah, jadi ustaz akan mempendagangkan bacaan, kami di rumah akan dengar bacaan ustaz dan sambil mengikutnya pelan-pelan di rumah masing-masing, insya-Allah. Selesai saja baca Al-Quran, ustaz terus memberikan tazkirah. Selesai tazkirah, saya akan buka untuk segmen yang ketiga, iaitu kita buka kepada interaksi daripada ahli jemaah untuk beberapa orang mengikut kesesuaian masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi dengan ustaz, bersembang, bertanya khabar, berkongsi maklumat dan sebagainya. InsyaAllah kita akan mendengarkan untuk beberapa orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya semua pun dah bersedia. Kita nak mulakan sebentar lagi. Jadi sebelum tu diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat on kan tuan-tuan punya kamera video supaya wajah tuan-tuan dan puan-puan terkelihatan di skrin, supaya insya-Allah kita dapat menghadap ustaz dan ustaz dapat menghadap kita. Itu adalah merupakan sunnah kita mengaji di surau, di masjid, di dewan-dewan kuliah, semua ustaz ada di depan, kita ada di belakang menengok tengok kitab dan tengok ustaz macam tu. Jadi ustaz pun akan lebih bersemangat apabila tengok ada dia punya anak murid dia memberi fokus terhadap apa yang disampaikan. Kalau tuan-tuan tutup tuan-tuan punya kamera, ustaz tak nampak. Ustaz nampak hanya nama ya. Ustaz tak pasti adakah tuan-tuan memberi perhatian atau tidak terhadap apa yang disampaikan. Jadi mohon kepada tuan-tuan dan puan untuk masang kamera video tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan mulakan program kita baca Al-Quran untuk slot yang pertama. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan lagi membaca surah atau At-Taubah, di mana pada malam ini kita akan baca ayat 62 sampai 72, iaitu di muka surat 197 dan juga 198. Jadi kita akan baca daripada surah At-Taubah di muka surat 197 dan juga 198, ayat 62 sehingga 72, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Ramli Al-Hafiz untuk meneruskan program. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda Tuan Pengerusi Majlis, Cikgu Rahim, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita akan sambung bacaan Al-Quran kita dalam surah At-Taubah, iaitu surah yang ke-9 pada muka surat 197 dan juga muka surat 198, bermula dari ayat 62 hingga ke ayat 72. Jadi dua muka lah kita akan baca hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala bimbing kita, Allah Ta'ala bagi kelancaran kita untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan bertajwid insya-Allah. Yang saya akan bacakan secara tartil, tak terlalu perlahan dan juga tak terlalu laju. Insya-Allah mudah-mudahan sama-sama boleh ikut baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم
استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama merafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena masih lagi diberi ruang dan kesempatan kepada kita, diberikan kepada kita kesihatan yang baik,
Yang mana dengan kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni dapat kita gunakan dan manfaatkan dengan sebaiknya. Dengan kita ikuti program-program yang bagi saya amat baik, program yang macam ni. Saya ucapkan jutaan tahniah kepada pihak penganjur kerana berjaya menganjurkan program-program seperti ini. Dan mudah-mudahan lepas-lepas ni akan ada lagi program-program yang baik seperti ini insyaAllah. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ayat yang saya bacakan awal tadi, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-152. Allah Ta'ala kata apa? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan kamu kufur. Dalam ayat ni jelas Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, kita kena bersyukur di atas segala nikmatnya Allah Ta'ala bagi, dan jangan kita kufur. Dan insya-Allah malam ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Saya akan kongsikan ciri-ciri orang yang bersyukur ke atas nikmat Allah Ta'ala, dan juga golongan-golongan yang terdedah dengan kufur nikmat. Hadirin hadiran, muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Ciri pertama orang yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang pertamanya adalah dia merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Banyak ke, sikit ke, elok ke, tak elok ke, dia terima seadanya dan dia puas hati dengan apa yang dia dapat. Sebab apa, tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita biasa tengok tak, tuan-tuan? Biasa jumpa tak? Sallallahu Muhammad. Ciri yang pertama adalah orang yang dia bersyukur di atas segala nikmat Allah. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikit ke banyak ke, dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Macam mana yang kata cukup, dia tak berasa dia nak dengki dengan orang, dia tak berasa dia nak jealous dengan orang, dia tak berasa iri hati dengan orang. Apa yang orang dapat bagi dia tu habuan dia. Habuan aku macam ni Allah Ta'ala bagi, aku bersyukur dengan apa yang aku ada. Macam tu sifat orang yang bersyukur, dia rasa cukup apa yang dia ada. Kita ni janganlah, tuan-tuan. Tengok sikit ada lori sampai rumah jiran, perhati. Ush, orang bawa keluar TV 55 inci, TV LG. Ush, tak boleh jadi ni. Abang, jiran kita dah tukar TV. TV LG 55 inci. Esok kita kena pergi Harvey Norman. Kita beli TV 65 inci. Kita guna kad kredit. Takbir. Punya semangat. Punya semangat dia nak berlawan dengan jiran tadi. Nak tunjuk siapa hebat. Jaga, tuan-tuan. Sifat orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, dia merasa cukup dan dia dengan apa yang dia ada. Dia tak ada sifat nak berlumba-lumba ke arah dunia ni, tuan-tuan. Dia rasa cukup dah. Cuba kita tengok orang-orang tarim. Saya tertarik tengok orang tarim ni, tuan-tuan. Orang yang berada di Yaman, tempat Habaib ni. Tempat Habib Umar Hafizahullah. Mereka ni hidup mereka secara zuhud je, tuan-tuan. Nak kata kaya tak kaya, memang orang yang sederhana dan ramai yang miskin. Lah ni, tuan-tuan, mereka rasa barang-barang yang dijual di market, di pasar, kampung saya bagi market, mereka rasa macam mahal. Sebenarnya bukan barang-barang tu mahal, tuan-tuan. Mata wang mereka yang jatuh. Mata wang jatuh. Jadi, yang menariknya, mereka punya akhlak mereka, tuan-tuan. Mereka tak merasa tergugat pun dengan mata wang jatuh ke apa ke tak.
Mereka bersyukur. Mereka rasa puas hati dah dengan apa yang mereka dapat. Mereka tak kalut nak golek tengah jalan, nak buat demonstrasi apa semua. Tak. Bagi mereka apa yang Allah Ta'ala bagi tu dah mencukupi. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ni golongan-golongan yang mereka penduduk-penduduk sana, saya tengok Allah Ta'ala bagi mereka kaya sebenarnya. Bukan kaya dari sudut harta benda, tapi kaya dari sudut hati, tuan-tuan. Yang kata kaya dari sudut hati tu macam mana, tuan-tuan? Orang yang kaya dari sudut hati ni, dari hati dia kaya ni macam mana? Dia nak beribadat, dia rasa tenang, dia rasa seronok dan dia rasa khusyuk dalam ibadat. Ni orang yang kaya hati. Benda ni payah nak dapat, tuan-tuan. Bayar 1 juta pun belum tentu kita dapat lagi hati yang kaya macam ni, tuan-tuan. Sebab apa Allah Ta'ala bagi hati yang macam ni kepada mereka? Sebab mereka ada ciri-ciri orang yang bersyukur. Mereka terima, mereka bersyukur dengan apa yang mereka ada, mereka merasa cukup. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Ciri yang kedua, orang yang bersyukur ni adalah orang yang macam mana? Orang yang sentiasa melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bagi dia, Allahumma salli ala Muhammad, Allah Ta'ala dah bagi macam-macam nikmat kepada dia. Jadi apa salahnya untuk dia ikut apa yang Allah Ta'ala cakap dan tinggal segala apa yang Allah Ta'ala larang bagi menzahirkan rasa kesyukuran dia di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dia nak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Dia tak cukup sekadar kita ucap di mulut kita Alhamdulillah. Memang kita digalakkan ucap Alhamdulillah. Setiap kali kita dapat nikmat apa pun kita ucap dulu Alhamdulillah. Kita puji Allah. Tapi dia kena ada pair dia, tuan-tuan. Dia kena ada pasang dia. Apa pasang dia, tuan-tuan? Beramal. Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Perbanyakkan ibadat. Ni tanda orang yang bersyukur dia macam ni, tuan-tuan. Sebab apa? Kita tengok Nabi Muhammad SAW. Yang mana cerita ni memang ma'ruf. Orang dah tahu. Banyak dah semua. Majoriti orang dah tahu. Nabi Muhammad SAW setiap hari bangun malam teriak sembahyang sampai bengkak kaki. Lalu datanglah isteri baginda Sayyidatina Aisyah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, engkau ni adalah kekasih Allah. Allah Ta'ala paling sayang, makhluk yang Allah Ta'ala paling sayang. Dan engkau ni tak ada dosa pun ya Rasulullah. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala dah janji syurga dah untuk kamu ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu masih bangun malam sembahyang sampai bengkak kaki? Lalu apa yang Rasulullah SAW jawab? Pendek saja. Afala akuna abdan syakura. Adakah salah untuk aku jadi orang yang bersyukur? Jadi rasa terima kasih dia kepada Allah, terima kasih Rasulullah SAW kepada Allah. Macam mana menzahirkan rasa kesyukuran tu dengan berbanyakkan lagi ibadat, dengan ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah ni rahmati Allah sekalian. Ciri-ciri yang ketiga, orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala adalah orang yang macam mana? Orang yang dia tak malu dengan segala kekurangan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Allah Ta'ala ciptakan dia, fizikal dia ada kurang, dia tak malu pun, tuan-tuan. Ciri-ciri orang yang bersyukur. Saya kagum dengan seorang yang saya tengok kat Facebook, tuan-tuan. Dia ni Allah Ta'ala jadikan dia tak sempurna, tuan-tuan. Dia bukan macam orang yang sempurna macam biasa. Dia ada kecacatan lah. Pendek kata. Tangan dia kecil, kaki dia kecil, tuan-tuan. Yang hebatnya, tuan-tuan, dia tak menjadikan segala kekurangan yang dia ada tu untuk melemahkan dia. Tapi dia jadikan kekurangan yang dia ada tu untuk dia bangkit, untuk dia buktikan kepada semua yang golongan macam dia juga mampu berjaya seiring dengan orang yang sempurna macam kita. Dan Alhamdulillah dia berjaya membuktikan, tuan-tuan. Bisnes dia memang berjaya. Dengan program kemasyarakatan dia. Yang dia panggil semua geng-geng OKU, dia bagi talk supaya bangkit, jangan lemah semangat.
bisnes dia makin hari semakin maju. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala tambah nikmat kepada dia. Sebab apa? Sebab pada dia ada ciri-ciri orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Dia tak malu dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia. Sebab tu Allah Ta'ala tambah lagi nikmat dia. Seperti mana Allah Ta'ala kata dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-7, Allah Ta'ala kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan lagi. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azab aku amatlah pedih. Jadi Allah Ta'ala tambah segala nikmat kepada dia. Sebab apa? Sebab dia bersyukur kepada Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ciri yang keempat orang yang bersyukur adalah orang yang macam mana tuan-tuan? Orang yang tak kedekut untuk kongsikan apa yang dia ada kepada orang lain. Sikit ke banyak ke, dia tak kedekut untuk dia kongsikan kepada orang lain. Pernah tak kita tengok tuan-tuan, kita jumpa orang susah. Orang susah yang dia tak henti-henti. Ada aja sumbangan dia akan bagi. Walaupun dalam keadaan dia yang susah, dia masih membantu orang yang memerlukan. Tak kedekut apa yang dia ada. Kalau boleh dia bagi je kat orang. Pernah tak jumpa? Saya banyak kali dah jumpa tuan-tuan. Saya tengok ada seorang ni, Allah ni, dia susah. Memang kita tahu dah memang dia susah. Kita pun bagilah RM2 sikit. Bagilah bahan mentah sikit. Bagi makanan sikit. Duk Ustaz, dia WhatsApp saya. Dia kata apa Ustaz? Boleh tak saya nak bagi sikit apa yang Ustaz bagi tadi, saya nak bagi kat jiran saya. Jiran saya ada susah kat Ustaz. Saya nak kongsi dengan dia, boleh tak? Dia minta izin dengan saya. Allah. Bila dia hantar mesej macam tu, saya tersentuh tuan-tuan. Orang yang macam ni, yang dia sendiri pun susah, kongsi barang yang sikit tu dengan orang lain. Juga orang yang kaya hati tuan-tuan. Sebab tu orang yang macam ni kita tengok rezeki dia tak putih-putih. Kok mana pun Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Dia tak dapat rezeki, tak dapat rezeki atau benda banyak pun, cuba tengok anak-anak mereka. Mesti berjaya. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi macam tu. Atau benda tak banyak, tapi anak-anak semua champion, semua berjaya. Itu juga nikmat yang Allah Ta'ala bagi, asbab lagi dari dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Jadi kita ambil 4 dulu ciri-ciri orang yang bersyukur. Kita pergi kepada bab yang kedua, golongan yang terdedah dengan kufur nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Golongan yang pertama yang terdedah dengan kufur nikmat, golongan yang macam mana tuan-tuan? Golongan yang suka duduk saja. Dia suka duduk saja. Dia suka duduk rumah. Pergi kerja, balik kerja, lapar dia makan, dia mengantuk, dia lena, dia boring, dia tengok TV, dia main WhatsApp, main Facebook. Macam tu je kehidupan dia hari-hari. Program masyarakat pun tak ada. Jemaah di masjid pun tak. Hadiri majlis ilmu pun tak. Apa pun tak. Dia kerja duduk rumah. Jaga tuan-tuan. Orang macam ni terdedah dengan kufur nikmat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tidak menggunakan, dia tidak memanfaatkan segala waktu yang Allah Ta'ala bagi dan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi dengan sebaiknya. Dia terdedah kepada kufur nikmat. Jadi golongan yang kedua tuan-tuan yang terdedah dengan kufur nikmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah golongan yang sentiasa melakukan maksiat. Siang malam kerja duk buat maksiat aja. Bangun pagi ni tak ada nak basuh muka, tak ada nak mayang apa semua, cari handset dah, capai handset tu. Mana handset aku ni? Ni POH ni tak tahu lagi, semalam Pak Liman kahwin dengan janda anak 3. Dah tua bangka dah ni, tak sedar diri lagi. Bini baru meninggal je, tanah pun tak ada kering lagi, duk merah lagi, dia gatai nak menikah. Bangun-bangun pagi tu, dia kira nak bergosip, kira nak buat maksiat. Maksiat ni ada banyak tuan-tuan. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat hati, maksiat syahwat. Orang yang selalu melakukan maksiat, dia terdedah kepada kufur nikmat. Sebab apa? Sebab dia tidak menggunakan apa yang Allah Ta'ala bagi, nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi dengan sebaiknya tuan-tuan. Golongan yang ketiga
Golongan yang terdedah dengan kufur nikmat adalah golongan yang macam mana, tuan-tuan? Golongan yang terlalu sibuk mengejar dunia. Terlalu sibuk. Dia businessman, dia orang korporat. Tapi terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa benda-benda yang lain. Lupa tentang akhirat. Dia kerja duduk meeting saja. Pagi meeting, tengah hari meeting, maghrib meeting, malam meeting, tengah malam meeting. Pagi duk ada datang mana? Duk ada kat Kedah. Petang ni nak kena PKL. Esok duk ada di Indon. Lusa nak kena pergi Vietnam. Mesyuarat tak berhenti ni. Dia kalut sangat duk mengejar dunia. Jaga tuan-tuan. Orang yang terlalu mengejar dunia ni, dia terdedah kepada kufur nikmat. Adakah salah untuk kita jadi businessman yang berjaya? Adakah salah untuk kita jadi orang korporat yang berjaya? Islam larang ke? Tak, tuan-tuan. Islam tak larang. Allah Ta'ala kata apa? Kalau nak jadi ni, Allah Ta'ala bagi dah guideline kepada kita. Nak jadi orang yang berjaya, nak jadi businessman yang berjaya, nak jadi wali korporat yang berjaya, orang yang macam mana? Dalam surah An-Nur, ayat yang ke-37, Allah Ta'ala kata apa? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Nak jadi berjaya, nak jadi businessman, nak jadi korporat yang macam mana? La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Mereka yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan juga jual beli daripada mengingati Allah. Wa iqamis salah, dan menunaikan solat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dan pada hati-hati mereka ni, mereka sentiasa merasa takut, tuan-tuan. Takut akan apa? Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Takut dengan hari yang mana boleh membolak-balikkan hati dan juga penglihatan, yakni hari kiamat. Sentiasa duk ingat hari kiamat. Walaupun dia ni businessman, walaupun dia orang korporat, dia sentiasa ingat akan akhirat. Jadi golongan korporat, golongan bisnes yang macam ni lah yang kita cuba nak lahirkan lah ni, insya-Allah. Dan golongan yang terakhir, golongan yang keempat yang terdedah dengan kufur nikmat ni adalah golongan yang macam mana, tuan-tuan? Golongan yang berpangkat. Jaga, tuan-tuan, hati-hati. Kita ni manusia biasa, tuan-tuan. Pangkat adalah anugerah ataupun pinjaman daripada Allah Ta'ala kepada kita. Kita ni manusia biasa. Allah Ta'ala pinjamkan seketika untuk apa, tuan-tuan? Sebagai ujian kepada kita. Macam mana kita nak laksanakan tanggungjawab yang diberikan, macam mana kita nak menjalankan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lakukan, kita nak guna pangkat kita ke arah kebaikan ke, kita nak guna ke arah keburukan. Kita nak bantu agama Allah ke, kita tak mau bantu agama Allah. Kita nak tolong orang susah ke, kita tak mau tolong orang susah. Masa pangkat ni memang Allah Ta'ala nak uji kita, tuan-tuan. Jadi golongan yang berpangkat ni, ambillah kesempatan. Masa ni lah kita nak tolong agama Allah. Dengan pangkat yang kita ada, kita nak bantu agama Allah. Kita nak bantu orang yang memerlukan. Berapa ramai orang yang kat luar sana, tuan-tuan. Sebelum ada pangkat, biasa je duduk. Boleh sembang melawak apa semua. Bila ada pangkat, Allahu Akbar. Sembang pun tak mahu dah, tuan-tuan. Jangan jadi golongan yang macam ni, tuan-tuan. Berapa kita tengok contoh Allah Ta'ala bagi Fir'aun, Qarun, Haman dan sebagainya. Semua itu adalah golongan yang berpangkat. Tapi apa yang mereka dapat, tuan-tuan? Akhirnya mereka dapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka tidak lulus dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Ujian pangkat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kita kalau ada pangkat, kita gunakan sebaiknya cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pangkat yang kita ada. Kita masih memerlukan doa daripada orang muslimin muslimat yang lain, tuan-tuan. Kita masih memerlukan doa daripada orang-orang bawahan kita, tuan-tuan. Jadi jangan bongkak, jangan takabur dan sebagainya. Gunakan pangkat yang kita ada untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup perkongsian saya sampai di sini.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam kalangan orang yang bersyukur, dan juga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan-golongan yang kufur nikmat, wal'iyadzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada salah silap saya cakap, minta maaf, saya mohon ampun dari hujung rambut dan sampai hujung kaki. Apa yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk itu berpunca daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah ni Ustaz. Jazakallah khairan katsira ucapkan kepada Ustaz atas kesudian untuk bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah, ketua kita tuan-tuan perempuan pada malam ni dapat mendengar daripada yang pengisian yang disampaikan oleh Ustaz muda kita ni. Alhamdulillah, saya rasa sangat bermanfaat apa yang kita peroleh pada malam ni. Kita ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menjadi khalifah dalam bacaan Al-Quran kita tadi, dan Ustaz telah memperdengarkan bacaan dari surah At-Taubah ayat 62 sampai 72. Alhamdulillah, sedap kita dengar, seronok kita dengar bacaan dan mudah kita ikut seperti mana yang Ustaz baca secara tartil, dan sangat baik bacaan yang kita rasa kita sebagai pendengar dapat mengikutinya dengan mudah. Yang kedua, Ustaz juga telah berkongsi kepada kita, memberikan ilmu kepada kita sebentar tadi dalam slot Kulten, di mana Ustaz telah menggariskan atau menyenaraikan 4 golongan yang syukur, dan juga 4 golongan yang kufur nikmat. 4 golongan yang kufur nikmat, yang mana daripada panduan yang Ustaz sebutkan tadi, semoga kita mengambil manfaat, mengambil pengajaran supaya kita sentiasa kita termasuk dalam golongan yang orang yang bersyukur dan menjauhkan diri daripada termasuk golongan yang kufur nikmat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz juga memberikan contoh tadi yang Ustaz sebutkan tadi, kata ada di negara kita pun ada, sebelah negara pun ada. Kalau luar negara tu orang putih tu lagi lah, apa nama orang putih tu saya tak tahu, tapi yang dalam negara kita ni yang nama Muhammad Syukur Ibrahim. Muhammad Syukur Ibrahim tu dia sekarang ni dah jadi pakar motivasi dah. Seperti mana Ustaz sebutkan, tangan kecil, kaki kecil, badan besar, jadi masuk dia, tapi dah boleh masuk muncul jadi macam selebriti, muncul di TV, dia ada slot sisi dia, dia punya motivasi dia, apa saya lupa, syukur apa tak tahu, yang setiap minggu ada bersiaran, yang mana kita yang apa cukup sifat pun tak mampu untuk sampai ke tahap dia, tapi dia mampu, dia mampu berkeluarga, ada anak, ada isteri dan sebagainya, dia ada syarikat seperti mana yang Ustaz sebutkan dan berjaya. Bukan untuk diri dia saja, dia bersyukur dan dia juga memberi manfaat kepada orang lain, dia juga memberi kepada orang. Jadi insya-Allah kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada kita seperti mana yang disebutkan. Jadi itulah isi kandungan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sembang dengan Ustaz, eloklah kita berkenalan dengan Ustaz dulu, kerana dengan kalau kita sekiranya kita kenal, insya-Allah tahu bidang Ustaz dan sebagainya, senang kita nak sembang nanti, tuan-tuan pun bermotivasi nak sembang. Jadi sebelum saya nak minta Ustaz mentakrufkan diri Ustaz sendiri, suka saya nak setakat maklumat yang saya tahu. Jadi Ustaz adalah orang Ustaz Kedah kot.
Belajar di Maktab Mahmud. Kemudian selesai Maktab Mahmud masuk ke Kolej Universiti Islam, Kolej Universiti Insaniah. Islam. Kolej Universiti Islam Insaniah, ataupun sekarang ni dikenali sebagai apa? Unisham. Dulu masa dekat Lustak tu lah. Kemudian kemudian saya tak tahu. Tapi kemudian masuk ke bidang pendidikan ni, masuk menjadi guru. Sekarang ni berada di sekolah menengah kebangsaan agama Syekh Abdullah Fahim, sebagai guru tahfiz saya rasa. Dan ustaz dijemput, yang kita dapat jemput ustaz ke sini adalah hasil daripada cadangan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Aziz bin Abdullah, iaitu bekas pengetua ustaz dulu di SMK Abdullah Fahim. Jadi alhamdulillah secara tak langsung kita dapat berkenalan dengan ustaz. Jadi untuk pengetahuan semua, dan juga ustaz, memang setiap malam kami jemput ustaz-ustaz yang berbeza. InsyaAllah antara tujuan yang keempat kami untuk buat program ni adalah untuk kami mengenali lebih ramai ustaz seberapa banyak yang mungkin, dengan izin Allah insyaAllah, yang mana yang sudi kita dapat berkenalan secara tak langsung. Jadi malah ada yang daripada seluruh negara kita, ada yang daripada luar negara, pada itu daripada Ho Chi Minh, ada. Janji siaran dia punya internet dia bagus, boleh kita bersiaran insyaAllah. Jadi sebelum saya serahkan kepada ahli jemaah untuk bersembang dengan ustaz, nak minta ustaz taruhkan diri kerana terlalu sedikit maklumat yang saya tahu. Yang lain yang saya tahu kata ustaz dah kahwin. Jadi dan selebihnya nak minta ustaz buat taruh. Silakan ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdullah bin Mat Ramli, berasal dari Al-Ustaq Kedah. Jadi di Al-Ustaq ni di mana? Di Meregung, Taman Rakyat Meregung. Saya orang situ. Memang membesar di sana dari umur 2 tahun sampailah sekarang. Jadi saya merupakan anak yang ke-9 daripada 10 orang adik-beradik. Saya ada 10 orang adik-beradik. Jadi majoriti keluarga saya ni perempuan. Nombor 1 perempuan, nombor 2 lelaki abang saya, nombor 3 sampai nombor 8 semua perempuan. Nombor 9, 10 penutup dia lelaki. Saya ni kira macam bongsu juga sebenarnya tuan-tuan. Sebab yang nombor 10 tu kembang saya. Ustaz juga lah ni duk ada di Kedah, di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Abdul Rahman. Jadi kembang. Saya beza dengan dia dalam 40 minit. Saya keluar dulu, saya jadi abang lah. Jadi dia jadi adik. Nak kiranya anak bongsu lah juga kan, penutup daripada 10 orang. Dan majoriti keluarga saya ni memang cikgu. Ayah saya ustaz, mak saya suri rumah. Mak saya balik daripada Mesir juga, tapi dia tak mengajar. Dia anak ramai. Ayah saya suruh duduk rumah lah jaga anak. Jadi alhamdulillah, majoriti lah jadi cikgu, termasuklah saya dan adik saya. Saya pun sebenarnya kalau orang tengok saya sekolah menengah dulu pun, orang tak percaya saya nak jadi cikgu ni sebenarnya. Apa ni dia ni, macam mana boleh jadi cikgu ni? Saya dulu nakal sikit tuan-tuan. Saya nakal sikit. Saya sekolah menengah di sekolah Maktab Mahmud Al-Ustaq. Masa tu saya nakal sikit. Biasalah, muda-muda ni nakal. Tapi mungkin saya rasa yang saya boleh dikira jadi orang lah juga, jadi manusia juga. Mungkin berkat doa daripada mak ayah saya. Mungkin berkat daripada guru-guru saya. Kalau tanpa doa daripada saya, tak tahulah apa yang jadi pada saya. Dan alhamdulillah, lah ni saya mengajar di SMKA Syekh Abdullah Fahim. Dulu sebelum saya lepas Maktab Mahmud, saya tak masuk insaniah lagi. Saya buat diploma tahfiz dulu di kitab. Mak tahfiz Pulau Pinang. Dan ni orang panggil kitab. Saya ni batch yang pertama kitab. Masa tu kitab baru nak buka, baru nak buh nama kitab. Saya batch yang pertama.
bidang tahfiz qiraat. Situ ada syariah dan juga tahfiz qiraat ni masa mula-mula buka. Dan saya tahfiz qiraat. Dan di situ masa saya buat diploma ada 2 sijil di situ. Dalam masa yang sama dapat 2 sijil. Satu under Darul Quran, satu lagi under kitab. Jadi periksa pun 2 kali tuan-tuan. Sekali periksa yang daripada Darul Quran, mumtahin daripada pemeriksa daripada sana turun untuk uji kita. Lagi satu pensyarah-pensyarah daripada kitab. Jadi special sikit lah. Dalam masa yang sama saya dapat 2 sijil. Dan lepas daripada saya masuk kitab tu, saya sambung di Insaniah. Mula-mula dia ingat nak pergi Mesir, nak sambung lah di Syubra. Lepas tu jadi macam mana tak tahu, jadi macam perang macam mana tak tahu. Ayah saya kata tak payahlah pergi sana. Duduk kat dalam sudahlah. Itu saya fikir-fikir, okey juga kat dalam pun. Kalau Insaniah pun okey lah juga. Sebab yang mengajak pun semua tutup Arab. Insaniah dia memang yang ajak kami kos Usuluddin ni tak ada orang Melayu tuan-tuan. Semua orang Arab. Semua syekh-syekh daripada Arab. Walaupun dia berada di dalam Malaysia, tapi alhamdulillah kita boleh dapatlah kuasai lah sikit bahasa-bahasa daripada kita pekak tak tahu apa langsung, bolehlah sikit-sikit nak cakap bahasa Arab. Bolehlah sikit. Sebab yang mengajak semua Tok Syekh Arab tak reti cakap Melayu. Yang dia tahu makan nasi jumpa lagi. Hak tu je. Hak lain tak tahu dah. Jadi macam mana pun kita kena usaha juga belajar bahasa Arab. Itu saya sambung bidang Usuluddin. Lepas saya habis daripada Usuluddin tu, degree, saya tak sambung master. Saya tengok ada iklan depa buka untuk pengambilan JKOF. Saya mula-mula masuk JKOF tuan-tuan. Dapat JKOF, saya posting KDC, kira kursus dalam cuti. Mula-mula sekali saya dihantar di Simpang 4 Semanggui, sekolah Cina. SJKC Chonghua, Simpang 4 Semanggui. Walaupun sekolah Cina, Melayu ramai. Melayu Islam kita ramai. Setengah orang Melayu, setengah Cina. Jadi depa letaklah guru JKOF. Saya dengan adalah seorang lagi guru pendidikan Islam, kami jaga kat situ. Habis saja KDC tu kursus dalam cuti tu kira dalam setahun setengah saja. Setahun setengah saya duduk kat tu. Lepas tu habis setahun setengah tu diposting semula. Mula tu saya kena lempak pergi Johor tuan-tuan. Mengajak di Johor saya di SK Lakin 2. Sekolah saya dulu dekat dengan stadium. Malam ni duduk lawan bola kat situ lah tuan-tuan. Saya tak ada nak tengok bola malam ni. Kedah lawan dengan Johor. Dekat dengan stadium SK Lakin 2. Saya posting kat sana, saya duduk dalam lebih kurang 4 tahun lebih, dekat 5 tahun. Lepas tu dapat pula tawaran daripada BPI. Depa dulu masa nak cari guru tahfiz ni, masa tu depa perlukan sangat-sangat guru tahfiz. Depa main telefon lah. Depa cari yang mana yang ada kelulusan tahfiz ni, depa telefon lah. Jadi dapat offer. Macam mana nak masuk tak? Nak masuk tahfiz tak? Nak mengajar tahfiz tak? Model Ulul Albab ni, tahfiz model Ulul Albab, mengajar sekolah menengah. Jadi mula-mula duk fikir juga, nak masuk tak mau lah. Tapi kalau tak masuk, bila lagi nak pindah duk kat Johor ni? Johor tuan-tuan, seronok tu memang seronok. Tapi jauh dengan kampung. Terang nak sampai pun puas Johor Baru tu. Allah, kalau tak jam selamat 8 jam tuan-tuan, 9 jam. Kalau jam saya pernah jam 16 jam tuan-tuan. Lenguh. Jadi duk fikir kalau saya tak terima, bila saya nak dapat tukar ni. Lagipun masuk temua ni memang kena betul-betul dengan bidang kita, bidang hafazan ni kan. Boleh juga mengulang dalam masa yang sama. Jadi tak apa. Kata okey, saya nak masuk temua. Lalu dia uji lah sikit. Interview pun pakai telefon kan tuan-tuan. Interview, baca, dia tanya sikit dalam Quran, tanya qiraat sikit. Lepas tu dia tak Syafi'i tanya nak duduk mana. Lepas offer dulu macam tu. Pada guru-guru temua yang nak masuk, yang nak terima ni, dia offer dulu nak duduk mana. Jadi nombor 1 saya nak pergi Kedah pun, adik saya duduk di sana dah.
Saya berkelai pula. Biasalah duduk dekat-dekat ni. Duduk dari kecil duduk kelai duduk dekat-dekat ni kelai pula. Tak apalah. Saya minta nombor 1, saya minta Penang. Nombor 2, saya minta Kedah. Nombor 3, saya minta Krian. Dan Alhamdulillah, mungkin inilah yang terbaik yang Allah Ta'ala nak bagi kat saya. Allah Ta'ala hantar saya mai SMKA Syekh Abdullah Fahim. Masuklah semua daripada sekolah rendah mengajak JKOF. Masuklah mengajak sekolah menengah. Masa tu, ayahanda saya Ustaz Mak Aziz jadi pengetua. Jadi jumpa dengan Ustaz Mak Aziz. Dan dengan dia dalam 2 tahun macam tu, dia tukar pula Pak Lang. Lepas Pak Lang tukar pula lah ni Ustaz Ishak pula. Jadi lah ni walaupun saya duduk kat sini, saya mula pindah ke sini ni Buon Tebai, SMK Syekh Abdullah Fahim, saya masuk tahun 2018. Baru lagi lah kira. Sampai lah ni 2001 dan 3 orang pengetua dah kat situ saya masa. Dan Cikgu Rahim pun saya biasa jumpa sebelum ni. Saya biasa pergi sekolah Barakbah. Betul kan? Cikgu Rahim pengetua situ kan? Saya pergi masa pertandingan Asad. Masa kita bilang kan, saya pergi kat situ. Masa tahun 2 tahun lepas sebelum COVID. Saya pergi. Sebab saya di SMK Syekh Abdullah Fahim ni, saya ketua warden kat situ tuan-tuan. Saya pun tak tahu macam mana. Saya badan halus macam ni je. Tengok macam budak-budak je tengok. Orang tengok, ish, budak ke cikgu ni? Halus ya. Tapi saya pun tak tahu macam mana dia boleh letak saya jadi ketua warden kat situ tuan-tuan. Mungkin sebab saya garang sikit lah kot. Suara saya lantang sikit lah kot. Saya pun tak tahu. Lagi satu ni alasan dia kata saya ada silat. Boleh kilas budak-budak. Saya pun tak tahu. Tapi Alhamdulillah. Allah Ta'ala tempatkan saya kat sini. Alhamdulillah. Dapat juga saya kenal kawan-kawan saya yang baik. Dengan saya boleh jumpa dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan saya pun tak bercadang untuk pindah pergi mana-mana pun. Lah ni saya duduk menyewa di Taman Ilmu. Dan insyaAllah tunggu bulan 12 ni rumah saya siap. Saya masuk rumah saya di Taman Sri Putra. Sebelah sekolah saya. Saya ambil tanah belakang tu. Buat rumah kat situ. InsyaAllah dalam bulan 12 ni pindah. Doa saya tak pindah pergi mana dah. Duduk tentu je Awazan. InsyaAllah. Kita nak jadi orang sini pula insyaAllah. Jadi saya rasa setakat situlah yang saya nak kenalkan pun. Yang selebihnya terpulang kepada tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak tahu ke apa, boleh tanya. Alhamdulillah atas perkenalan diberikan oleh Ustaz sebentar tadi. Seronok kita dengar Ustaz, pasal Ustaz kita pandai bercakap, pandai menyusun ayat, asyik kita mendengarnya. Alhamdulillah. Jadi memang ni ciri-ciri seorang yang boleh menjadi tenaga pengajar di masjid, di surau dan sebagainya, bukan setakat untuk sekolah rendah. Jadi JKAF tadi bukan setakat untuk semua sebagai untuk sekolah menengah, tetapi malau untuk kalau Ustaz turun ke masyarakat di surau, di masjid, di mana-mana, insya-Allah saya percaya ilmu dapat disampaikan kepada generasi yang juga senior juga untuk diambil manfaat insya-Allah. Jadi Ustaz mengajak ke di masjid dan surau? Buat masalah ni kat sini saya tak mengajak mana lagi. Tak mengajak mana lagi. Tak mana lagi saya tak mengajak. Tak kenal lagi Ustaz kot. InsyaAllah dengan melalui program ni nanti dia berkenal kot. InsyaAllah, insyaAllah. Cikgu Rahim boleh panggil tu. Jadi oleh kerana Ustaz Muhammad Aziz dah bersuara, jadi saya nak serah kepada Ustaz Mak Aziz lah pula sebagai bekas ketua dan Ustaz Mak Aziz yang introduce Ustaz untuk program ni. Jadi silakan Ustaz Mak Aziz. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih Nanda Ustaz Abdullah, semua rakan-rakan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah
saya puas juga dia pujuk Ustaz Allah nak main nak terima ni. Beberapa kali dia tolak. Tapi saya percaya bahawa dia ada orang yang ada bakat untuk mendekati masyarakat. Saya panggil juga. Saya jemput dia dengan Ustaz Rawi duk tolak lagi tak pernah lepas tak dekat je. Oh, dak lagi dah. Ustaz Rawi 2 kali lah tolak ni. Lepas tu kita akan panggil jugalah. Tapi apa yang saya tak pernah dengar nanya Ustaz Allah berceramah ni. Tapi nak nanya hebat juga. Boleh bagi main surau lah Ustaz Cikgu Rahim. InsyaAllah. Bagi satu slot bulan sekali ke untuk ada kuliah-kuliah yang bersesuaian. Bagi mengasah bakat dia lah. Dia kalau di sekolah dulu kami selalu bagi dia pengacara lah. Orang apa ni hashtag yang selalu ada Ustaz Allah ni dia ada orang yang smart lah. dia akan hashtag dia macam tu. Apapun untuk malam ni kita rasa Ustaz Allah berjaya menyentuh perasaan kepada rakan-rakan yang hadir. Saya tengok dia ada lebih kurang ada 38 orang kan yang hadir pada malam ini. Jadi kita selalu saya bagi pihak surau lah ingin merakamkan dan terima kasih lah kepada Ustaz Allah. Terima kasih dong lagi lah. Mana lain kali mungkin sebelum tamat 300 tu mungkin Cikgu Rahim ada sekali ikut pusingan dua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Muhammad Aziz. Untuk pengetahuan Ustaz Muhammad Aziz sebenarnya adalah pengurusi surau kami. Jadi sebab itulah pengurusi surau. Saya ni hanya jabatan kuasa pendidikan ya untuk surau. Jadi kita buatkan program ni insya-Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tadi Ustaz ada cerita sikit. Memang Ustaz ni adalah apa yang kata Ustaz kata tadi, kenapa dipilih menjadi ketua warden. Mungkin kalau Ustaz nampak gagah sikit ataupun penampilan Ustaz nampak garang sebenarnya. Disiplin ataupun gagah sebab Ustaz ni adalah ahli persilatan tuan-tuan dan puan-puan. Memang ahli silat makrifat. Saya tak tahu apa. Tahu. Memang ada polisi pedang kerisnya banyak, apa look punya kerisnya banyak. Saya tengok memang minat jenis tu. Jadi memang insya-Allah belilah kalau tuan-tuan nak sudi nak cuba. Allah. Budak-budak nak judi pun tak berani sebab tu Ustaz Fazli pilih jadi warden tu. Selain daripada tu Ustaz punya kegiatan sekarang ni minat berbasikal. Kalau tuan-tuan minat basikal Ustaz pun offer kat saya apa dia kata jom kita baik naik basikal sekali di jalan. Tapi dekat sekolah Barawah ni kami ada Ustaz kalau Ustaz kenal lah Ustaz Azhar. Dia kadang-kadang dia baru saja mendekati dengan basikal ni, kemudian dah jadi minat sekarang dan ikut kawan-kawan. Lama-lama sekarang ni dia seorang-seorang pun boleh pergi jauh-jauh. Ustaz Azhar Hasan dia kata dengan dia berbasikal tu alhamdulillah dulu dia nak naik bangunan pun sakit lutut dia, tapi bila pergi jumpa pakar kata kena buat exercise. Jadi dia exercise kat kaki apa semua, kemudian dia naik basikal semua. Sekarang ni dia rasa lebih ringan dan senang untuk jalan, tak sakit dah. Jadi dia dengan tu dia meneruskan, dia rasa seronok naik basikal. Jadi itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah sakit lutut dan sebagainya. Kenal kan Ustaz Azhar kami? Ustaz KKQ, sekolah kelas kemahiran Al-Quran, sekolah untuk ya. Ustaz Azhar. Dia rajin naik basikal. Saya naik basikal murah ya, RM100. Kayu sekeliling surau ni saja. Power tu. Direct Jepun punya tu. Sekolah basikal bandar saya tak ada. Basikal racing, basikal mountain bike apa semua tak ada. Okey. Basikal satu daya ya. Basikal satu daya tu yang hebat tu, kagum saya tengok tu. Selain daripada tu Ustaz juga berminat dengan binatang peliharaan ni. Kucinglah, apa nama binatang kecil tu? Ada gambar glider. Apa glider?
Sugar glider. Tupai terbang tu. Tupai terbang. Tapi jinak semua tengok. Jadi itu antara sedikit selingan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk membuka minat kepada tuan-tuan untuk sembang Ustaz. Jadi tuan-tuan, sekarang ni nak serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang Ustaz. Jadi kalau ada siapa-siapa nak mulakan dulu, silakan untuk bersembang Ustaz. Tadi dah Ustaz Maziz mungkin ni juga antara orang yang aktif lah sekarang ni di sekolah di daerah kita, Puan Wan Nur Kusiah ni, Zainul ni, PKM SMK Sarjana Indah. Memang banyak aktiviti yang menarik dan baik di sekolah dilakukan. Cikgu Wan Nur Kusiah, adakah nak sembang dengan Ustaz? Nak bersembang dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Terima kasih atas perkongsian. Ya. Cikgu Rahim tambah je tu, tak ada hebat dalam mana je. PKM. Alhamdulillah. PK Koko. PK Koko. Orang yang aktif ni. Sikit-sikit saja, tapi alhamdulillah lah. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian. Walaupun saya kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Tapi tengok tahniahlah kepada semua AJK, Surau, Taman Jayawijaya. Okay, alhamdulillah, insyaAllah. Semoga saya boleh istiqamah kot bersama-sama dengan jemaah di sini. InsyaAllah, tahniah. Okay, baik. Terima kasih, Ustaz. Okay, baik. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu Rahim. Terima kasih. Nak kena ikut hiking lagi. Minggu ni nak pergi mana? Ustaz, kami selain daripada tu, kami memang hujung minggu ya, boleh kata selalu hiking lah. Kalau Ustaz minat nak hiking, boleh join. Kami ada group. Boleh. Nanti kita roja, insyaAllah. Ya, jadi lepas ni saya nak bagi kepada bekas pengetua Puan Wan Nur Kusiah pula, iaitu Puan Hajah Nolilawati, iaitu mantan pengetua SMK Tengku Abdul Rahman. Silakan Puan Nolilah kalau anda nak bersembang dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tahniah kerana tazkirah pun bagus. Saya terpanggil untuk tanya soalan. Tapi sebelum tu nak share lah Ustaz, adik-beradik 10. Saya pun adik-beradik 10 juga. 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah 6 orang cikgu. Yang bungsu ada kat sekolah Ustaz. Yalah. Ya. Siapa tu? Dia tu Teacher Norehan. Teacher Norehan, kakak Teacher Norehan lah. Power ni. Okey Ustaz, sajalah nak sembang, nak tanya kan? Ya. Tadi Ustaz Muhammad Aziz ada sebut tentang susah nak panggil ustaz-ustaz ni join program ni. Bukan saya dah cubalah nak bantu. Saya ni orang luar lah ya, Cikgu Rahim ya. Bukan Surau Taman Jayawijaya. Tapi saya terpanggil untuk bantu cari ustaz-ustaz yang boleh pimpin program. Tapi kebanyakannya tak tahulah, saya nak tanya ustaz lah. Cara yang keempat tadi tu, tidak kedekut untuk kongsikan ilmu kepada orang lain. Kan? Ya, betul. Tapi agak-agaknya lah, apa sebab dia ustaz ini macam reluctant, tak mau join. Tapi ustaz nak tahniah lah. Saya ingin nak tahu. Padahal hebat-hebat ni yang saya hubungi ni hebat-hebat. Terima kasih Ustaz. Ya. Tak tahu, bagi saya lah, kadang-kadang mereka ni banyak baca Quran ni memang tak ada masalah. Cuma nak bagi tazkirah ni kadang-kadang mereka segan nak bercakap depan orang ramai. Dengan anak murid jangan memang pompang. Tapi dengan masyarakat kadang-kadang yalah, mungkin tak biasa praktis kot kan. Jarang praktis, dan mungkin juga ada sebab-sebab lain saya pun tak pastilah. Tapi kalau yang selalu bagi tazkirah apa semua, memang ada ramai juga.
Tapi kalau dijemput tu depa tak boleh join tu mungkin ada sebab-sebab lah, mungkin adalah kekangan apa. Dan ada yang jenis yang tak mau tu bukan sebab tak mau, sebab depa rasa tak boleh nak bercakap sangat. Yang saya tahu macam tu lah. Depa segan nak ke depan nak bercakap depan orang ramai. Kalau bab bidang Quran memang memang saya tabik guru Quran sana memang bagus-bagus dari sudut baca Quran, qiraat dan sebagainya. Dari segi ilmu nak menyampaikan ilmu sampai ke atas tazkirah apa semua tu mungkin lah sikit agak depa segan sikit kot. Yang mana saya kenal macam tu lah. Bukan depa dekut nak kongsikan apa yang depa ada. Tapi itulah mungkin depa adalah sebab-sebab tu. Depa tak mau, depa segan nak join. Mungkin bagi saya lah, pendapat saya lah, tak tahulah. Tapi saya yakin depa pun adalah sebab-sebab depa yang sendiri. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Kalau doakan Ustaz terus kuat semangat dan nak jadi ketua warden ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Berpengalaman tak tahu lah. Jadi warden. Kita nak layan pelajar lagi, nak layan mak ayah lagi. Yang tu yang masalah tu. Nak layan pelajar tak apalah juga. Nak layan mak ayah pelajar tu. Macam-macam karenah tuan-tuan. Allah. Alhamdulillah, saham akhirat tu Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz ya. Ya, baik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Haji Nurlilawati. Mungkin Haji Buhari pula, pegawai SIC Plus PPD kita. Nak bersembang dengan Ustaz Haji Buhari. Adakah Haji Buhari? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami ni sudah berhimpun ramai-ramai ni. Ustaz, Alhamdulillah dengar daripada awal apa semua, dengar memang sedap lah macam Ustaz. Semua surah kami ni ada kurang jugalah Ustaz-Ustaz ni rantau damai. Dah dekat dah tu, mungkin ada masa lagi. Kita dah jenguk-jenguk. InsyaAllah. Ni Ustaz, cara kami baca Quran tajwid ni, dia tak baca seorang-seorang. Ustaz baca yang lain ikut. Ya, yang itulah jadi setakat ni baru nak mula macam tu. Dulu dah mula buat. Kat masjid pun dah mula buat. Macam Tato Mahat. Tapi kalau dia baca seorang-seorang, 17 tinggal 2 orang lah ni. Sungguh, betul. Tu macam mana Ustaz nak bagi galakan tu tak tahulah. Jadi kena amailah surah kami insyaAllah. Jazakallah. Mudah-mudahan. Cuma nak tanya tadi Ustaz. Mak ada lagi tak Ustaz? Mak saya masih ada, ayah saya masih ada. Alhamdulillah. Jadi mak pergi Mesir juga. Tapi dia tak balik, tak mengajar lah. Ya, betul. Mungkin di rumah kot, buka kelas. Dia dengan dia WI lah, geng-geng WI dah. Geng-geng golongan ibu-ibu ni kan. Selalulah buat program. Itulah. Alhamdulillah. Jazakallah. Ya. Alhamdulillah, saya rasa waktu kita pun dah lebih daripada masa dah. Kita target kita dalam 10.30 ni dah dapat bonus dah sampai 10.48. Alhamdulillah kita dapat ustaz yang pandai bercerita pada malam ni yang menarik, yang menyebabkan kita terpaku berada di depan skrin untuk mendengar apa yang disampaikan oleh ustaz. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada ustaz atas perkongsian pada malam ni. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dan tuan-tuan semua yang hadir pada malam ni. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita untuk malam besok pula adalah Ustaz Muhammad Ghazali bin Abdul Rahim, merupakan Imam Masjid Mamuriah Sungai Besar, iaitu daerah Sabak Bernam, daerah Sabak Bernam. Ini adalah tetamu kita daripada Selangor yang dijemput, yang dicadangkan oleh Tuan Haji Ustaz Haji Ahmad Zamri bin Samsudin, iaitu kekanda kepada Tuan Haji Buhari, pegawai SIC kita, yang mencadangkan. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Ghazali Abdul Rahim setuju untuk bersama kita dengan malam esok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
jangan lupa untuk terus bersama kita pada malam esok. Kita ada tetamu daripada Selangor, daripada merupakan imam Masjid Mamuriah Sungai Besar, Sarawak Bernam. Jadi sebagai pengakhirnya untuk malam ni, saya nak mohon kepada Ustaz untuk membacakan doa untuk kesejahteraan, untuk kesihatan, untuk kejayaan dunia akhirat kita semua, supaya kami dapat mengaminkan bersama. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sampai setakat ni saja program kita pada malam ni. Semoga kita berjumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya jaga.